Assalamualaikum, bersama saya Fasha dalam Water F Bus. Okey, jom kita tengok cerita-cerita sensasi tentang artis Malaysia hari ini. Yang pertama, Diana Daniel tolak cincin yang diberi Farid Kamil. Tidak hanya membawa sejambak bunga mawar, pelakon Farid Kamil 42 tahun turut membawa sebentuk cincin untuk diberikan kepada isterinya, Diana Daniel 32 tahun. Kata Farid yang ditemui selepas selesai proses pelantikan wakil dalam Jawatan Kuasa Pendamai JKP. Bagi menyelesaikan, amak engkau keluar terus frozen sedapnya. Kata Farid yang ditemui selepas selesai proses pelantikan wakil dalam Jawatan Kuasa Pendamai JKP. Bagi menyelesaikan krisis rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari di sini, cincin itu sebagai hadiah ulang tahun perkahwinan yang ke-11. Demi menyelamatkan rumah tangga, saya berusaha mendapatkan semula cincin ini. Bunga pun dibuang, apatah lagi cincin. Saya beli cincin tahun ini untuk meraihkan ulang tahun perkahwinan ke-11. Kotak berisi sebentuk cincin itu turut dibuka dan ditunjukkan kepada petugas media yang hadir membuat liputan. Bagaimanapun, Diana ketika ditanya mengenai cincin itu berkata, ia adalah cincin yang pernah dihilangkan Farid sejak 8 tahun lalu. Farid dan Diana hadir ke mahkamah kira-kira jam 9 pagi bagi melantik wakil JKP bagi menyelesaikan konflik rumah tangga selepas Farid enggan melafazkan cerai terhadap Diana. Terdahulu pada 10 Mac lalu, Diana atau nama sebenarnya Diana Daniel Denny Beeson memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari. Alasan diberikan pelakon filem Imaginor itu adalah tiada persefahaman. Sudah berlaku syikok atau perbalahan berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami isteri. Bagaimanapun, Farid enggan melafazkan cerai terhadap Diana. Sehubungan itu, Hakim Syari'i Syukran Yusof memerintahkan Farid dan Diana untuk menjalani proses JKP. Farid dan Diana mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan dikurniakan dua cahaya mata, Muhammad 10 tahun dan Nur Aurora 8 tahun. Cerita sensasi yang seterusnya mengenai Syamsul Yusof dan Aaron Aziz. Apa pula isu diorang? Sebelum ni kita dengar Syamsul Yusof dengan Puteri Sarah, sekarang dengan Aaron Aziz. Syamsul Yusof enggan memanjangkan isu pengguguran pelakon Dato' Aaron Aziz dari filem berkenaan walaupun boleh membuka mulut mengenainya. Syamsul atau Muhammad Syamsul Muhammad Yusof, 39, berkata dia enggan memulakan pergaduhan dengan sesiapa sekiranya mendedahkan punca sebenar pelakon asal Singapura itu disingkirkan daripada barisan pelakon filem berkenaan. Macam-macam saya boleh cakap pasal perkara itu. Saya pun pernah melalui fasa yang lantang bercakap di media sosial. Boleh saja saya nak jawab tapi nanti berbalik kepada saya semula. Dalam pada itu, Syamsul turut mempersoalkan tindakan Aaron mengeluarkan kenyataan mengenai perkara tersebut kepada media sehingga menimbulkan pelbagai salah faham. Ditanya adalah dia bersedia bersemuka dengan Aaron untuk menyelesaikan konflik yang berlaku, Syamsul berkata dia lebih senang untuk tidak bercakap mengenai hal tersebut. Katanya, saya malaslah pihak saya tahu hal sebenar, tiba-tiba sahaja dikeluarkan kenyataan begitu, apa sebenarnya yang dimahukan. Aaron sebelum dalam temu bual bersama M-Star memberitahu namanya dibuang dari senarai pelakon The Original Gangster meskipun sudah menerima skrip dan menjalani sesi latihan. Dalam perkembangan lain, Syamsul berkata dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pelakon dan pengarah Farid Kamil kerana berkongsi tentang isu keganasan yang dipercayai ditujukan kepadanya. Kata Syamsul, sebagai seorang yang sudah berpengalaman dalam industri hiburan, dia enggan melayan perkara tidak penting atau bersikap lantang bersuara di media sosial. Kepada Farid, saya tak nak jadi pondan. Hanya bercakap di media sosial, kita dah tua. Kenapa nak bercakap di media sosial? Lebih fokus kerja sahaja. Kita jumpa di mahkamah. Itu sahaja tegasnya. Itu dia cerita mengenai Syamsul Yusof dan Aaron Aziz. Okey, cerita sensasi yang ketiga yang seterusnya mengenai Syuk Saha dan isterinya. Cerita mereka berdua ni bukan baru, dah lama kita dengar. Apa kesudahan dia? Hampir 2 tahun meninggalkan dunia lakonan, pelawak Syuk Sahar berharap penerbit drama filem memberikan peluang kepadanya untuk kembali aktif berlakon. Memetik utusan, Syuk berkata meskipun dia kini sibuk berniaga untuk menjaga pendapatan, namun dia rindukan dunia lakonan serta berharap agar diberikan peluang untuk beraksi semula. Buat masa ini, saya berniaga untuk kelangsungan hidup, tapi jujur saya memang rindu nak berlakon kerana sudah 2 tahun saya tinggalkan dunia itu. Baru-baru ini ada sahaja tawaran tetapi bertindih pula dengan acara di Singapura. Jadi terpaksa saya tolak. Kalau ada peluang berlakon memang saya nak. Saya betul-betul mengharap, katanya.
Sebelum ini, Syuk dihimpit dengan pelbagai kontroversi rumah tangga serta terpalit kontroversi membabitkan pelakon Fauzi Nawawi yang membuat pendedahan dalam satu program tentang babak rogol bersama pelakon Raja Farah. Dalam pada itu, Syuk berharap isu tersebut selesai serta dirinya tidak terus dihukum dan dipulaukan kerana dia mahu kembali berlakon. Isu itu kelihatannya sudah selesai, jadi bagi penerbit yang masih ingat saya ingin maklumkan, saya benar-benar mahu kembali berlakon, diharapkan peluang masih ada untuk saya, katanya. Okey, baik, cerita yang seterusnya. Isteri Dato' Alif Syukri dedah suami buat Ona. Ona apa kali yang dibuat? Sekali Mama Rosita buka mulut. Siapa Mama Rosita? Ibu kepada Dato' Alif Syukri. Isteri Dato' Alif Syukri dedah suami buat Ona di belakang dia. Sekali Mama Rosita buka mulut. Sebut saja nama usahawan terkenal ini, pasti ramai yang lebih mengenalinya disebabkan tingkah lakunya yang begitu berseloroh sehingga sering menuai kecaman para netizen. Apa saja yang dilakukan oleh dirinya pasti mendapat maklum balas yang kurang memuaskan dan sangat negatif. Terbaru, isteri kepada usahawan sensasi Dato' Alif Syukri iaitu Datin Nur Syahidah memaklumkan dia reda atas ujian yang menimpa dirinya sehingga menggelarkan dia merupakan insan terpilih kerana sering menjadi tumpuan kecaman disebabkan PL suaminya itu. Menerusi video di laman TikTok, baru-baru ini ibu kepada Alif Syukri iaitu Bonda Rosita memuat naik sebuah video yang memaparkan menantunya Datin Sri Nur Syahidah mengadu bahawa suaminya sering buat hal ketika menjelang raya. Kata Syahidah, Alif bakal melancarkan sebuah lagu raya lagi dan meminta kepada ibu mentuanya itu untuk bersedia menerima tempias. Mak bersedia dengan kecaman netizen, saya dah reda. Lagu raya bakal dilancarkan, lagu Cak apatah lagu dia, saya tak ikut tapi saya tahulah. Setiap kali buat lagu raya ada isu, kita reda je lah ya, kita insan terpilih, kata Datin Syahidah. Kongsinya lagi, Syahidah sempat berseloroh menyatakan bahawa dia hanya mengendahkan keinginan suaminya itu kerana sedang hamil dan risau meroyan. Hal yang demikian kerana dia mengetahui bahawa lagu yang bakal diterbitkan itu pasti meraih kecaman ramai sehingga kadang-kadang boleh mengganggu emosi seseorang apatah lagi dirinya yang sedang sarat mengandung ketika ini. Bukan itu sahaja, harus diingatkan bahawa ibu yang sedang hamil harus hindar daripada sebarang tekanan buruk yang boleh mengganggu kesihatan mental dan fizikal. Ini kerana ianya memberi kesan kepada sang bayi. Menurut sumber, beberapa kajian mendapati bahawa peningkatan kortisol ibu hormon stres boleh menyebabkan kehamilan lebih pendek dan mungkin mempengaruhi perkembangan bayi. Saya akan tutup Instagram saya, jangan tengok selama 3 minggu. Takut dalam pantang meroyan, kata Datin Syahidah. Menjengah di ruangan komen, rata-rata warganet terhibur dengan aduan Syahidah dan menyatakan bahawa warganet juga insan terpilih untuk reda dengan perangai Alif Syukri. Tahun lalu, Alif Syukri menghasilkan sebuah lagu raya berjudul Kelepuk Raya. Namun menerima pelbagai kecaman dan kritikan apabila muzik video lagu terbabit didakwa mempunyai unsur LGBT. Bukan itu sahaja, pakaian penari-penari itu turut dikecam orang ramai kerana tidak bersesuaian dengan imej masing-masing yang mengenakan songkok dalam video berkenaan. Tahun ini apa pula agaknya kelainan yang bakal ditampilkan? Untuk mengetahui lebih lanjut nantikan pemakluman menerusi Instagram milik usahawan terbabit. Agak-agak apa lagi lagu yang dia akan lancarkan untuk tahun 2023? Ini cerita yang last. Okey, ini cerita yang last yang agak sensasi yang Fasha nak share hari ini. Dulu kan saya pernah kahwin dengan isteri abang. Siapa yang dimaksudkan? Beto Kushairi dan Lisa Surihani. Dulu pernah terkenal filem Istanbul Aku Datang. Pada tahun 2012, sebuah filem Istanbul Aku Datang yang dibintangi oleh Lisa Surihani dan Beto Kushairi telah mencipta fenomena. Pastinya ramai peminat filem tersebut masih teringat beberapa babak menciut hati dalam filem itu. Terbaru dalam sebuah iklan pendek jenama daging perap terkenal Pak Mat Western, Lisa dan Beto telah digandingkan bersama membawa vibes seakan-akan remake filem Istanbul Aku Datang. Menerusi iklan terbabit, Lisa yang baru pindah rumah telah menjemput jiran untuk berbuka puasa dan terkejut. Jirannya itu adalah Beto. Pertengkaran manja antara mereka berdua dalam iklan mengimbau watak mereka dalam filem Istanbul Aku Datang. Bukan itu saja, di akhir iklan Beto juga ada melontarkan dialog mengatakan pernah berkahwin dengan isteri Yusri dalam filem. Iklan tersebut telah meraih perhatian orang ramai dan rata-rata netizen berasa terhibur melihat gelagat Lisa dan Beto. Malah para netizen turut mengimbau kembali babak dalam filem tersebut dan berkongsi babak apa yang masih mereka ingat sehingga sekarang.
Tidak hanya itu, disebabkan filem terbabit, ada juga netizen yang mula menyukai Maggie Asam Laksa. Itu adalah cerita yang sensasi pada hari ini. Okey, tiada kupaskan 5 isu sensasi artis Malaysia pada hari ini. Okey, besok Harsha akan share 5 lagi cerita-cerita sensasi artis-artis Malaysia ataupun luar Malaysia. So, jangan lupa follow dan subscribe channel What the F Boss. Bye!